Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam masjid ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah yang menjadi mercu tanda kepada baiknya seorang itu apabila dia boleh berada di rumah Allah Azza wa Jalla di saat orang lain sedang berehat di dalam kain selimut yang begitu mengasyik dan menyeronokkan. Kemudian kita sambung pula dengan tazkirah, iaitulah memperingatkan diri kita sendiri bahawa manusia yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla ini telah mendapat tawaran istimewa daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak istimewa? Apabila kita diberi peluang untuk menjadi ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW telah beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terfikir, tak pernah khayal dalam hati dia. Dengan standard ataupun kerja yang kita buat yang sedikit, tapi pahalanya mengatasi penilaian manusia. Kalau kita atas dunia ni sebagai manusia, kita tahu orang ni berapa dia punya grade, orang ni berapa dia punya tangga gaji dia. Saya pun tak apa reti tangga gaji ni. Dengar orang cerita lah, G tu Jusar, orang ada sebut, oh, kawan kita ni boleh dah ni sebelah kambing dah sebab boleh Jusar ke dia panggil. Munasabah juga sepadan juga dengan kerja buat dia tu, yang kerja daripada pagi sampai gelap. Tapi bagi kita yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapat nikmat yang besar ini, tidaklah kalau kita kata kita solat ya 24 jam tak boleh terhenti, kita solat ya, makan pun tidak, minum pun tidak, kemudian diberi pahala yang begitu besar, munasabah juga. Ini waktu yang diberi hanya sedikit. Solat hanya 5 waktu, satu hari satu malam. Puasa fardu hanya bulan Ramadan, itu pun satu hari saja, malam tidak. Kemudian malam digalakkan lagi, dan dalam malam Ramadan ada satu malam saja diminta supaya kita mencari malam tersebut, iaitulah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tiba-tiba janji yang begini besar, pahala yang begitu hebat, syurga yang begitu nikmat nak diberi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita supaya kamu masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda,
lan yadkhul ahadun jannah bi'amalihi. Nabi kata tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat-sahabat terkejut para jemaah. Sahabat terkejut. Mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Subhanallah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Saya sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Bermakna kita hidup hari ini duduk betul-betul di bawah kasih sayang, di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Allah saja yang mampu, Allah saja yang berkuasa, Allah saja yang boleh beri kepada hamba-hambanya siapa yang dia nak beri. Maka inilah yang kita bincang, bagaimana nak mengambil, meraih pahala yang banyak dalam masa yang singkat. Kerana rahmat Allah SWT sangat luas. Allah SWT bila nak beri kepada hamba dia satu perkara, maka diberi kepada kita sebab-sebab yang menyampaikan kepada itu. Bila Allah nak beri kepada kita satu benda, maka adalah sebab-sebab yang berlaku. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis Muawiyah dalam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak beri kebajikan, kebaikan kepada dia, kepada hamba dia, maka diberinya kefahaman dalam agama. Seringkali kita dengar hadis-hadis yang menyebut sedemikian. Siapa Allah nak beri kebajikan, gini caranya. Siapa Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka diberi kepahaman dalam agama. Hari ini kepahaman satu, mencintai majlis ilmu satu perkara. Ini kita, saya nak faham agama, pergi mengaji tidak, macam mana nak dapat? Sebagai seorang manusia yang duduk di bawah program ini, tak mungkin kita tidak ada usaha. Dia tidak terjadi kum fayakun. Manusia lam yuladu aliman, tidak lahir pandai selalu. Daripada kita dilahirkan oleh mak, nak belajar menyusu pun ambil masa juga 2 hari 3 hari, kemudian 2, 4, 5 bulan lepas tu belajar pula merangkak, belajar pula berjalan, naik setingkat demi setingkat. Walau macam mana pun, alhamdulillah, Allah SWT beri kepada kita nikmat yang besar ini supaya kita gunakan, supaya kita hidupkan masa yang ada pada kita ini dalam keadaan kita penuhkan amalan kita, penuhkan masa kita dengan beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idhinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu, timbangan amalan pada hari kiamat nanti hak, memang akan terjadi. Tapi amalan kita ni, dia akan jadi berat kalau kena cara dia tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada siapa pun atas dunia ni yang mempunyai authority untuk memberi galakan, memberi janji lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata siapa dia buat benda ni boleh pahala sekian-sekian, itu rekaan daripada kita saja. Tapi dari sudut autoritinya, orang boleh pertikaikan, siapa awak nak cakap macam ni? Wal waznu yawma izinil haq, mizan, timbangan amalan pada hari kiamat hak, satu benda yang benar yang tak boleh kita kata tidak. Kerana itulah faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalannya, maka itulah orang yang dapat kemenangan. Bagaimana kita nak beratkan timbangan amalan kita? Oh, dia kata saya sibuk. Siapa kata sibuk tak boleh buat amalan?
Siapa kata, oh saya ni kelang kabut ustaz? Dalam kelang kabut inilah kita lagi banyak amalan. Buktinya, waktu kita belajar, waktu ada hari peperiksaan, memang kita sibuk nak baca, tapi ada masa lagi untuk kita baca yang lain, ada masa kita makan. Pasal tanzimul waqt, menyusun waktu itu kita jadi pandai. Bila kita sibuk, inilah waktu nak susun. Tapi masalah kita ini bila sibuk, Allah, Syekh Hana tak sempat. Kuliah pun tak sempat hadir, solat berjamaah pun tak sempat lagi sebab sibuk. Habis sibuk ni bila nak habis? Perkataan sibuk ni bila nak habis? Sibuk ni ada dua. Satu sibuk menyibuk. Satu nyusah orang juga tak. Mari juga tapi menyibuk dia panggil. Itu lain. Kita nak sibuk tasghilul waqt, menggunakan waktu ini untuk manfaat dunia dan akhirat. Allah tak suruh kita kata mu jadi wali atas dunia ni terus ya. Dia tidur di masjid tak buat kerja lah. Kita ada hak, kita ada apa ni, waktu, kita ada jadual, semuanya telah ditetapkan. Imam Bukhari rahimahullahu taala dia letak hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amalan itu bermula dengan niat. Niat nak buat amal apa saja pun, hadis ini masuk dalam banyak bab. Dalam bab niat ni masuk banyak. Nak puasa, nak solat, nak apa dia, cuma kaifiat niat itu berbezalah. Dan diakhiri dengan ayatnya, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wal waznu yawma izinil haq. Imam Bukhari dia bawa hadis ni, kemudian dia sebut dengan hadis kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan wa habibatan ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mula hadis, mula perbincangan kita dia dengan niat, diakhiri dengan ni al-mizan wa nada'ul mawazin, dengan neraca timbangan. Sebab apa? Dia bawa hadis kalimatani khafifatan al-lisan. Dua kalimah ini ringan di atas lidah. Saqilatan fil mizan, berat di atas timbangan. Habibatan ila rahman, sangat disayangi, disukai oleh Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Cuba kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Siapa tak mampu nak kata ni? Duk ala jam boleh kata, duk alam pejabat boleh kata. Mana tempat atas dunia ni yang tempat yang dilarang je, dalam tandas je tak boleh kata. Yang lain-lain tempat alhamdulillah semua kita boleh i'marul waqt, kita boleh hidupkan waktu kita, suburkan waktu kita dengan basahkan lidah, dengan kalimah-kalimah yang ringan atas lidah, berat di atas timbangan. Pasal itulah apabila orang belajar fiqh Imam Bukhari rahimahullah, seolah-olah Bukhari bagi satu motivasi yang besar kepada kita. Kita akuni dengan niat yang baik, kemudian semua yang aku buat kerja-kerja mencari hadis, mengumpul hadis semua sekali ni tidak ada faedahnya kalau tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dia tidak akan duduk di atas timbangan yang berat. Alhamdulillah, ini semua peringatan yang Allah telah beri kepada kita supaya kita beringat, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya, disebut dari ini dengan nama hadis qudsi. Inna rabbakum azza wa jalla rahim. Allah Tuhan kamu ini rahim, sangat rahmat, kesian belas kepada hamba dia. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa dia bercita-cita nak buat benda baik. Kita nak tidur malam ni, buat perancangan strategi. Apa yang aku nak buat besok? Nak pergi masjid 5 waktu salatul jamaah, nak pergi ziarah orang sakit, nak beri makan kepada orang yang memerlukan, nak bagi infak, atur jadual penuh untuk kebajikan. Apa jadi? Falam ya'malha, besok tak dapat buat. Sebahagiannya dapat, sebahagian yang tak lain tak dapat. Kutibat lahu hasanah, Allah tulis pahala bagi dia, dah dapat pahala. Kadang-kadang pahala niat ni lebih tinggi daripada pahala buat. Tapi jangan duk niat saja, aku baik, aku malam-malam aku berniat je, esok tak payah buat boleh pahala dah lah. Itu awal-awal lagi perancangan yang sudah rusak perancangan dah tu. Mana boleh rancang, tak ada merancang untuk tidak dibuat. Ada orang macam tu. Itu cerita lain, itu janji palsu nama dia kan. Fa in amilha
Kalau kita buat kutibat lahu asyra ila 700 adhafin katsira. Kalau dibuat berdapat 10 dan diganda lagi sampai 700. Kecuali puasa. Allah sebut dalam hadis lain, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa ini untuk aku yang akan beri balasan tanpa limit. Dalam bahasa orang ekonomi sekarang ini, dia kata bajet tanpa limit. Kalau yang lain dia boleh pergi 700, puasa Allah Taala kata jangan tanya berapa, aku nak bagi berapa, beri. Sehingga pintu untuk orang berpuasa dibuka satu pintu khas, dia panggil babur rayyan, pintu untuk orang berpuasa. Semua yunadi, ayna shaimun, mana orang berpuasa, masuk. Masuklah kita orang berpuasa ni, insya-Allah kita akan masuk. Bila habis orang puasa masuk, ughliq, ditutup pintu. Habis orang salat, banyak lagi pintu lain. Kan cerita Sayyidina Abu Bakar datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa dia masuk, siapa dia buat benda, siapa dia buat benda, Abu Bakar belakang je. Jadi orang yang boleh masuk pintu bersedekah masuk. Abu Bakar kata ada tidak orang boleh masuk semua pintu? Nabi kata ada. Orang yang buat semua amalan tadi boleh masuk semua, boleh pilih pintu mana nak masuk. Macam kita bagi masjid ada 4-5 pintu, nak masuk pintu mana? Pintu yang lebih menyenangkan, lebih menyeronok, lebih mudah, itu yang kita masuk. Alhamdulillah, rahmat Allah Taala sangat luas. Tapi sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin, siapa dia berangan-angan nak buat benda tak baik, esok aku nak pergi sini. Kebetulan lalu tadi tengok ada iklan pesta apa-apa benda saya tu. Tak sekira lah. Pesta zaman moden ni saya pun nak sebut nama tadi. Tapi dengar orang kata kepok kau kepek ke ada belakang sekarang ni kan. Kita pun tengok juga, rasa boleh juga sekali-sekala sebelum puasa ni kan. Ada nak pergi, apa jadi? Falam ya'mal. Dia pun esok mana boleh maksiat, mungkar. Tak jadi pergi. Apa jadi? Kutibat lahu hasanah. Tak cancel, tak pergi, ditulis pahala. Tapi kalau tak buat, tak tulis lagi. Allahu Akbar. Tuan kata, ingat betapa rahmat besarnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Tak buat, tak jadi, tak tulis. Kalau buat pun tulis satu, ataupun Allah Ta'ala hapuskan dia dengan istighfar, dengan apa yang kita lakukan. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Di antara rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas, iaitulah Allah jadikan amalan yang sedikit mudah, senang, tapi mempunyai pahala yang begitu besar. Pahala yang begitu besar. Namun jangan sedar hati. Allah Ta'ala sebut juga peringatan kepada kita, wa tammat kalmu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walaupun aku beri pahala yang begitu banyak, tawaran yang begitu istimewa, tapi la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, aku juga akan penuhkan neraka jahannam ini dengan manusia dan jin. Mana kita duduk dalam dua ibarat orang tua-tua kita, ahlul qulub. Dia kata manusia ni mesti hidup seperti burung, terbang dua sayap. Mana ada burung boleh terbang satu sayap? Dua sayap. Iaitulah duduk di antara ar-raja wal khauf, mengharapkan pahala, takut pada azab. Mesti ada di situ. Kalau kita ambil takut saja, tak boleh bergerak kita. Kalau ambil harap saja, kita akan jadi murji'ah. Tak apa macam sebahagian anak-anak orang-orang muda zaman sekarang, bila tanya kenapa tak salat, dia kata Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Saya pernah main dengan budak-budak Arab, orang tak salat dia duduk main. Saya kata, "Lis, kenapa tak soli?" Dia jawab apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun, apa susah kau? Kata budak ni, mu tak baca inna azabi lasyadid, aku punya azab pun berat juga. Kena baca dua-dua. Jadi kalau baca azab saja, kita tak baca yang rahmat, kita akan kecewa. Sebahagian daripada masyarakat ni, saya sering ada jumpa beberapa isu, kes, orang ni dah macam putus harap dengan rahmat Allah Ta'ala. Aku ni, buat semasalah, tak tahu Tuhan terima ke tidak, pergi haji sah ke tidak, akhir sekali dia jadi kecewa, macam nak bunuh diri. Itu was-was permainan syaitan, tak boleh.
Sani, yang sani duduk satu, jangan harap terlalu tinggi. Allah Ta'ala Maha Pengampun, akhir kali tak buat apa dia. Bulan Ramadan tak pergi masjid juga, Tuhan Maha Pengampun. Habis bila nak jadi orang baik, nak dapatkan ampun Allah dengan sebab-sebab dia, bukannya Maha Pengampun, maka jadi biar begitulah. Allahu Akbar. Jadi kita kena letak dua-dua. Ingat, takut kita kena ada, dan harap kena ada. Selari serentak dua-dua. Kecuali orang nak mati. Bila orang tu dah pernah sama peringkat nak mati dah, maka ketika itu janibur raja, lebihkan sudut harap. Nak takut apa lagi, dia tak ada peluang dah untuk dia nak ibadat. Tak ada. Mana dia mengharapkan apa yang dia buat, mudah-mudahan Tuhan terima. Apa yang dia lakukan, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Tak di situ. Jadi kata para ulama, nak masuk dalam syurga yang berluas tadi, sebabnya terlalu banyak. Pintu, punca terlalu banyak, peluang terlalu besar. Jadi kita peluang ni banyak. Yang pertama sekali yang tak boleh kita abaikan, iaitulah peluang Allah SWT beri kepada kita ni menjadi orang yang beriman. Inilah sebab yang paling utama, kunci untuk mendapat rahmat Allah SWT ini, mesti duduk daripada ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Kalau iman tidak ada, maka di situ kita perusak. Sebab itulah saya dalam 2 hari lepas cuba tengok dalam rakaman kita dalam Abu Anas tu, tajuk dia keindahan Islam di dalam hubungan di antara anak dan ibu bapa. Maka kita kena lihat bahawa kita ni sayang ke mak ayah kita. Oh, amat sayang. Siapa tak sayang mak ayah? Orang yang berkelahi dengan mak bapak dia ni orang yang di luar daripada kotak fitrah manusia yang baik. Manusia yang rusak fitrah orang panggil. Hayawan pun sayang ke anak dia, takkanlah manusia tak sayang. Tapi kesayangan kita ini tidak akan memberi manfaat kalau kita tidak meneliti apa yang dibuat oleh ibu bapa. Cuba balik tengok. Kadang-kadang orang tua dah pergi haji dah dia, tapi penuh dalam rumah dia dengan gantung-gantung azimaknya, keramat tu, habis benda ada berlaku. Ni tali apa ni mak? Ni tali ni tak ada, ni masuk habis jin rumah kita ni. Percaya dah. Ini tokok kayu apa ni? Oh, hak ni pula. Allahu Akbar. Percaya sekali atas dunia ni, semua dia percaya berlaku. Ini menggores, mencalarkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla sebab pergantungan dia. Saya mau juga baca dia. Apa yang awak baca? Ni buku apa baca ni? Kadang-kadang dia jumpa buku entah mari mana, jampi serapah ada belakang atas rumah. Ini kita tengok. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan pegangan i'tiqad orang tua-tua ni penting. Jadi kita kena tengok juga balik tanya. Jangan tengok dia duduk tasbih saja, tengok baca apa tu. Hari ni banyak sangat bacaan-bacaan, amalan-amalan yang diajar di kampung-kampung, di bandar-bandar. Saya yang kampung, orang kampung mudah terpengaruh, kita rasa menasabah dengan dia, tak terbuka. Tapi kalau orang bandar mudah terpengaruh juga dengan ajaran-ajaran yang berbentuk jenis-jenis khurafat ni. Tak tahulah apa kesannya. Mungkin sebab cerita hantu banyak sangat di Malaysia ni yang menyebabkan orang mudah percaya benda-benda hak karut lah gitu. Nah, tapi kalau kita bawa benda-benda yang macam ni, ini hak mari daripada Nabi SAW ni, dia kata hak Nabi pun tak semangat lagi, dia nak hak cari lagi. Saya ajar kawan baca doa zikir pagi tak. Oh, dia kata tak standard ni ustaz, sikit tak kuat sebab tidak ada janji gagah perkasa lah, tu berjanji terbaik. Akhirnya dia cari dalam gua mana, jumpa dengan ustaz, jumpa dengan tok ayah mana, dia beramal. Tak lama apa-apa tu nak terjun bangunan lah, nak bawa kereta, nak langgar orang, nak macam-macam. Dia cari benda-benda yang ajaib, yang pelik-pelik, tapi orang suka benda tu. Kita ni kalau nak popular, kita ajar benda yang ajaib, naik lalu. Keluar TV 3 kali jadi cukup. Boleh berjalan dengan helikopter, kita tak naik kapal terbang. Pasal itulah kadang-kadang ajaran yang dibawa di gazet fatwa sesak oleh kerajaan Malaysia pun masih mendapat sokongan. Orang duk puja lagi masih nak mendapat tempat sebab benda pelik ni lah orang suka. Ini jalan lorong-lorong syaitan yang cukup besar. Jadi jalan nak pergi ke syurga bukanlah satu jalan yang sukar, tapi kena cari jalan lorong-lorong yang munasabah. Kerana itulah Nabi sebut dalam hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa dia cari jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar kita pastikan autentik, kesahihan maklumat mesti ada. Pertama dekat-dekat dengan bulan Ramadan begini, subhanallah, makmur, meriahlah zaman kita hari ni. Orang pentazkirah ramai, ahli-ahli motivasi pun bertukar habis dia dengan ustaz tak ustaz sama belaka dah. Dia kata ini bukan hak ustaz, saya tak kata cakap hak agama ni tentang ustaz, tapi mesti fakta jelas, mana Qurannya, mana hadisnya, mana istinbat yang betul. Kalau tidak timbul macam-macam hari ni. Zikir petik jari ke apa benda. Percaya lalu orang kata. Dia nak benda pelik. Allahu Akbar. Kalau buat sunnah Nabi payah lalu. Baik, para jemaah sekalian, kita nak tengok kenapa Allah SWT beri kepada kita umur pendek tapi mengatasi makhluknya, umat-umat yang terdahulu. Ini umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umurnya tak panjang. Nabi kata apa? A'maru ummati ma baina 60 sanah ila 70. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70. Majoritinya sedemikian. Dulu kita baca hadis, kita tak apa perasaan sangat. Tapi apabila kerajaan di Kelantan lah khususnya, dia buat skim kifalah. Orang umur 60 tahun boleh daftar. Kalau mati, anak-anak dia boleh dapat duit untuk pengurusan jenazah dan sebagainya. Barulah kita nampak memang sungguh orang bila 60 daftar, memang sampai skim takaful nak tarik balik dia punya skim ni, sebab terlalu ramai orang mati dia kena cover, kena bayar. Jadi daripada mahal kurangkan sikit, dia kata. Hanya tak, baru kita nampak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terserlah apabila kita buat kajian. Ihsa, buat kajian baru nampak. Kadang-kadang kita tak nampak Nabi kata apa macam ni, tak perasan. Itu adalah dalam Tirmizi, dalam riwayat kata wa aqalluhum man yajuzala. Kurang, tak ramai orang yang melintasi 70 tahun. Cuba cari-cari. Ada, bukan tak ada orang 80, tapi Malaysia ni kalau standard 100 tahun tu masuk sahabat lama dah tu dah. Oh, jadi ekon orang tua, dia panggil ekon ke apa benda sekarang ni. Ekon selalu. Allahu Akbar. Jadi umur manusia ni pendek, tapi diberi peluang untuk mengatasi umat-umat yang terdahulu macam mana. Maka kita kena tengok berapa lama kita punya kedudukan, berapa banyak yang kita beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Kerana perjalanan hidup kita ni sangat cepat. Perjalanan hidup sangat cepat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Sahibtus sufiyah. Aku dah berkawan dengan orang-orang sufi. Ahli-ahli sufi, zaman dia tu sufi taklah pelik-pelik macam kita hari ni. Orang masih lagi cuma orang ahli ibadat. Tapi Syafi'i kata apa? Faman tafa'tu minhum illa bi kalimatain. Aku tak dapat faedah daripada mereka kecuali 2 kalimah. Sedap. Kita mesti, bila kawan dengan siapa-siapa pun mesti kita dapat faedah. Dapat faedah. Dia kata kadang-kadang kita tengok orang gila. Minta maaf lah. Cuba pergi duduk cakap dengan dia. Ada faedah dia cakap. Orang gila, dia kata kita gila. Dia kata gila apa buat tu? Pukul 5 bangun dah. Baik tidur. Tengok. Gila orang pergi masjid. Dia kata apa? Tapi dia tak betulnya. Orang lain gila. Imam Syafi'i kata, sahibtus sufiyah, aku tak dapat faedah daripada mereka kecuali apa yang aku dengar. Mereka mengatakan al-waqtu saifun. Al-waqtu saifun. Masa ni macam pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Sama ada mung potong masa ni ataupun dia potong awak. Dia pancung kita. Sekarang ni kita tak bagi masa pancung kita. Macam mana tuan-tuan nak buat? Ini kita cuba tengok beberapa perkara setakat mana yang sempat pagi ni. Cuba ambil. Tadi saya dah bagi tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Siapa tak mampu? Baru ni kita dah bawa risalah yang cuba tengok dalam web Abu Anas tu ada. Subhanallah apa ni? Ni yang Nabi kita bagi tawaran 4 kalimah. Ingat 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kelebihan 4 kalimah ni yang ada dalam risalah yang kita kumpul tu 12 kelebihan. Subhanallah, 12 kelebihan. Coba satulah saya bila ajar kalimah ni, saya kata saya tak akan berhenti selagi tuan-tuan tak ingat.
Rupanya semua dah ingat dah. Yang tak ingatnya nak baca tu. Nak baca yang tak ingatnya. Dari sudut nak kalimah tu ingat belakang tak payah hajar dah kita. Ya. Sebut tu Allah hak ni ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar semua makruf. Tapi tak ingat nak baca. Rugi juga kita. Rugi ke tak rugi? Allahu akbar sangat besar. Cuma tapi sekali-sekala bila kita duduk dalam majlis macam ni. Pasal itulah majlis-majlis ilmu ni para sahabat, sebahagian para sahabat kata hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita tambahkan iman kita seketika. Maksudnya dengan hadis Nabi, ulang kaji balik supaya nak suruh naik balik kita punya motivasi semangat ni. Waktu seperti pedang, kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Wa nafsuka. Satu lagi. Nafsu kamu illam tusghilha bil haqqi. Kalau kamu tak sibukkan dia dengan buat benda-benda yang baik, yang benar, apa jadi? Wa illa syaghalat bil batil, dia akan sibukkan awak dengan kebatilan. Jadi sekarang ni siapa je cerdik? Kita cerdik, nafsu cerdik. Kita potong masa kita dengan penuhkan masa dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nak merealisasikan ayat Quran yang selalu kita baca yang disebut dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surah Az-Zariyat. Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Bila tebuk isu mengabdikan diri kepada Allah, kita faham dengan kefahaman Islam atau kefahaman sekular. Ini tu. Okay, kefahaman sekular. Sekular faham mengabdikan diri solat, puasa, zakat, haji. Kerana tu kita tengok umrah sampai kerajaan Saudi terpaksa kena sekat kota orang nak pergi umrah ramai. Nak pergi haji, sekat kota haji. Ini perbincangan kita secara strategi. Dalam qaryah kita ni, berapa orang setahun kita meraihkan mereka pergi haji? Berapa orang? 20 orang ada anggarannya. Mungkin satu qaryah 20 orang, 15 orang. Setengah masjid saya pergi 30 orang pun ada. Kita ambil yang minima 20 orang setahun, satu qaryah pergi haji. Yang balik haji ni, kalau haji mereka jadi, dan insya-Allah lah kita harap haji itu mabrur, haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka telah masuk kem latihan yang begitu besar, pergi Arafah, solat di Masjid Haram, solat di Masjid Nabawi pula diberi peluang sampai 40 waktu. Tak mau miss tu. Oh, demam ke sakit ke 40 mesti cukup. Bila kita tanya kenapa nak cukup 40, dia tu nanti balik orang tanya tak cukup 40 kan masalah. Ada poin ya, bukan nak latihan nak suruh lekat kita punya solat jemaah, nak suruh takut orang kata, oh awak ni tak cukup 40 ni, ini mesti something ni ada ni, duit mana awak bawa ni. Dia letak tu rebah lalu kita sanggup merangkak pergi masjid. Tapi bila balik senaraikan yang pergi haji bermula daripada tahun 2000 sehingga 2013, kalau 20 orang setahun sekarya yang balik mari ke masjid, masjid kita ni sudah 2 kali ganda sudah kena dibesarkan. Kemana pergi haji? Aina asarul hajj? Di mana kesan haji yang kita buat? Apakah haji menjadi acara? Apakah haji menjadi tugu kebangsaan yang pergi balik sama dengan tak pergi? Subhanallah. Orang pergi umrah, begitu ramai. Tapi sama je pergi lepas balik tu, yang tak tutup aurat situlah juga duduk keadaan. Yang baju tu juga kadang-kadang dia pakai, yang pergi dengan balik tu sama juga. Dengan seluar ketaknya, dengan baju ketak. Tudung pun kena angin kuat dia jedah terbang habis dah. Keluar jambul balik. Kesan tidak ada. Sebab apa kesan tidak ada? Apabila kita melakukan ibadat ini tidak dengan roh, tidak dengan semangat yang betul-betul, kerana syagalatka nafsu kita ni. Kalau tidak dididik dengan dia, dia akan asuh nafsu kita ni pergi. Kerana itu bila mari isu bulan Ramadan, sufidati syayatin, syaitan diikat. Sering kali kita ditanya oleh masyarakat, dia kata betul ke Ustaz Adin? Betul ke Ustaz? Saya kata apa nak petikan hadis pula? Saya bukan anti hadis, tapi nak faham hadis. Lain. Orang anti hadis, orang langsung dia tak mau ambil hadis. Saya nak faham hadis. Baik. Kita bincang baik-baik. Apa yang nak dibincangkan? Cuba kata, kenapa bila mari Ramadan syaitan tak ada, tapi orang nakal juga? Nampak orang tak berubah, adalah sedikit perubahan, masjid penuh, kan? Itu pun orang kata di peringkat awal, akhirnya kurang balik. Lah kita kata syaitan dah tak ada, tapi dia telah didik nafsu. Nafsu yang dia didik ni
dia telah yakin bahawa pendidikan yang aku beri ini mampu untuk kamu terus menggantiku walaupun aku tidak ada. Nah, ini jadi masalah kita. Karena itulah para pendakwah kata, tuan-tuan jangan jadi pengganti syaitan di bulan Ramadan. Bos tak ada, kita pula jadi tukang ganti. Nah, ini kita takut hari ni. Bos tak ada, saya jadi bos. Kan kalau kita nak cuti pejabat, tidak kita latih kan? Awak ini fai, awak jaga ni, awak jaga ni. Semua staf-staf kita dinaik taraf beri tugas. Syaitan macam tu juga. Cuma yang cerdik syaitan ni, dia masuk ikut lorong yang resmi, dia tak masuk lorong kacau. Dia tahu bulan Ramadan orang baik-baik, orang berminat dengan agama, nak kembali kepada Allah Ta'ala. Macam mana aku nak leka orang ni tak pasal baca Quran banyak? Dia bawa cerita Nabi, cerita Muhammad Al-Fatih, cerita siapa lagi, cerita sahabat, pembukaan ni. Akhir sekali kita baru nak baca Quran, anak panggil dia, mak, ni Salahuddin Ayyubi nak buka Palestin, nak buka apa ni? Allahu Akbar, Salahuddin pula dah tak baca Quran juga lah kita ni. Kenapa waktu lain tidak ditayang cerita-cerita yang cantik-cantik, yang baik-baik ni? Kenapa Ramadan hari lain penuh dengan cerita hantu, cerita lain tak ada? Imam Syafi'i kata apa? Nafsu kalau kita tak potong dia, kalau kita tidak tidak sibukkan dia dengan benda-benda baik, dia akan sibukkan kita. Pasal itulah tuan-tuan para jemaah, kita cuba sibukkan. Jadi aktivis masjid. Sibukkan. Tapi macam mana kita nak panggil kawan-kawan kita yang lain supaya datang ke masjid? Pasal itulah timbul, bila mari Ramadan ni timbul isu nak tangkap orang. Saya cakap, nak tangkap macam mana? Ketika kita bagi tazkirah sebab dia mari masjid. Waktu tak mari, dia tak dengar nasihat. Saya kata hari Jumaat dia mari dah, tapi tak bawa keluarga. Cubalah. Tapi perangkat tu biar munasabah, biar sesuai. Janganlah sampai perangkat orang terperangkap yang menyebabkan orang benci dengan masjid. Saya bimbang. Sebab ada seorang kawan semalam, dia mengadu dengan saya. Dia kata, Ustaz tolong sebut. Saya pergi satu masjid di sekitar ni, tak jauh dengan Kuala Lumpur. Asalnya nak bagi tazkirah tu dalam 10-15 minit je kata. Tapi ustaz tu dia tanya menyanyinya berlagu sampai 50 minit. Jemaah bukan dengar, gelisah dan sakit hati. Subhanallahil azim. Tengok. Kita kena ingat, manusia ni ada perasaan, ada jiwa dia, maka kita kena ambil peluang, tapi peluang yang ringkas, yang pada kata apa yang semakin disebut khairul kalami ma qalla wa dalla. Perkataan yang baik itu yang ringkas tapi memberi makna pada kita. Kadang-kadang pusing sana sini, duk berlagu sana sini, tak tahu apa juga. Tak payahlah bawa lagu-lagu bulan-bulan Ramadan tak. Nak dengar lagu, dengar kat rumah lah. Baik. Kita cuba ambil beberapa ibadat yang paling besar Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, iaitulah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini cuba kita tengok, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baca dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Tuhan tanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, mu tahu apa Lailatul Qadar? Ulama ahli tafsir, ahli-ahli peneliti tadabbur Al-Quran kata, kalau Tuhan sebut wa ma adraka, apa yang kamu tahu, maka dia akan jawab. Macam al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka. Jadi bila kata wa ma adrak, apa yang kamu tahu, Allah akan jawab. Tapi kalau wa ma yudrika, itu tak ada jawapan. Ini bahasa Al-Quran. InsyaAllah lah, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan nanti banyak program-program tadabbur Al-Quran yang akan dipimpin oleh ustaz-ustaz kita di masjid kita ni dan juga mana-mana masjid. Jadi Lailatul Qadar, Tuhan jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar yang kamu nak berdiri pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata di Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, balaghani anna al-Mujahid, aku dengar Mujahid menafsirkan ayat ini mengatakan Lailatul Qadar itu lebih daripada 1000 bulan. Amalannya, semua amalan yang kita buat pada malam tu lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lama mana?
1000 bulan, 83 tahun. Satu malam boleh kita punya ibadat kita boleh 83 tahun 4 bulan. Nak atau tak nak kita? Tak nak jawab, tunggu Ramadan akan mari ni kita tengok setara mana. Orang tanya kenapalah tak fokus, kenapa Nabi tak bagi tahu malam itu qadar, malam sekian. Kalau bagi tahu tak buat juga, sebab dia akan kelahi pula. Bila malam? Kita sini Ramadan 26, mana malam tu malam 27 contohnya, kalau malam 27. Tapi Mekah baru sudah 28. Terlepas dari kita. Akhir sekali dia tak jumpa Lailatul Qadar juga, sebab dia duduk kelahi. Bila Lailatul Qadar? Tengok isu puasa hari Arafah. Arafah nak ikut Mekah ke ikut sini? Kelahi pula ustaz. Ada ustaz kata, kena ikut Mekah. Mana ada hari Arafah di Malaysia? Kita tanya ustaz lain pula, kena ikut tarikh 9 Zulhijjah. Akhir sekali tanya banyak, puasa ke tak? Terlepas belaka. Lailatul Qadar ini juga. Bila Nabi SAW kata satu malam, Nabi kita keluar daripada rumah dia nak pergi beritahu pada sahabat di masjid Lailatul Qadar bila. Kalau Nabi bagi tahu, kita katalah, oh kalau Nabi bagi tahu kan senang. Saya kata tak semestinya. Akan timbul isu bila pula, malam bila, ikut Mekah ke ikut sini, ikut jam mana. Balas pula sini. Nabi keluar, tengok rupa ada sahabat yang tasyajaran sedang berbantah, berkelahi. Nabi kata, aku baru keluar daripada rumah aku nak beritahu Lailatul Qadar. Bila kamu duduk berkelahi gini, maka telah diangkat tarikh bila tu diangkat. Sebab itulah ada sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar tu malam tu je ada, malam lain tak ada. Sebab dia kata diangkat tarikh untuk dimaklumkan bila berlaku. Jadi maka Nabi kata lebih baiklah bagi kamu apabila tidak diberitahu, cuma diberitahu maklum pada kita, dia akan berlaku pada 10 akhir Ramadan. Jadi kita cubalah cari sebanyak mungkin, kerana satu malam kita beramal malam tu kita dapat pahala 83 tahun. Kalau Tuhan hidup 10 tahun beramal Lailatul Qadar, umur kita sudah naik 840 tahun. Dekat-dekat Nabi Nuh ni. Nabi Nuh berapa? Dakwah dia saja 950 tahun. Alfasanatin illa 50 am. 1000 kurang 50. Jadi nak orang dulu 80 tahun macam umur kita ni pakai baju rantai, baju besi, pergi berjihad. Kita 80 tahun mana ada orang nak buat pergi jihad dah. Dulu umur pencet kerja 55, naik 56, naik 58, sekarang ni 60. 60 kita tengok Allah letih yang nampak pocik ni. Baiklah duduk zikir kat rumah. Nak kata macam mana? Di saat orang menganggur ramai, orang muda-muda tak ada kerja, orang tua pula tak mau berhenti. Payah belakang. Ni pula dia kata duk cara hal orang pula. Allah masalah. Biarlah. Baik, yang kedua, kita nak dapat pahala 7,320 kebajikan dalam seminit. 1 minit boleh 7,320 hasanah kebajikan. Tengok dia kata ni Al-Quran Al-Karim, iaitulah kitab Al-Quran ni. Kalau kita baca, Allah janjikan satu huruf, bukan satu kalimah, satu huruf, dia akan dapat 10 kebajikan. Maknanya dalam Quran, satu baris Quran tu, ini apa ni, mushaf dia gunalah. Mungkin tuan-tuan boleh cek depan ni. Satu baris Quran ada 35 hingga 40 huruf. 35 hingga 40 huruf. Kalau kita baca satu baris saja, kita boleh 350 hingga 400 kebajikan. Seorang tu boleh baca Quran 4 saat, dia boleh baca satu baris. Jadi kalau satu baris, 4 saat, satu safhah, satu muka Al-Quran itu mengandungi 15 baris. 15 baris kita boleh baca dalam masa seminit. Coba kali 400 kali 15, dia akan jadi 6,000 kebajikan dalam masa seminit. Ini matematik ni nak suruh kita semangat. Allah, kalau macam tu aku nak baca inilah. Contohnya kita baca surah Al-Fatihah saja. Baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni dia itulah surah yang besar dalam Quran, yang agung. Pasal itulah kita kadang-kadang semua tempat kita baca Al-Fatihah kan. Tapi ingat, kelebihan tu tak nafikan. Cuma format bacaan
tempat dia sendiri. Dalam solat kita baca dia di waktu qiyam, waktu sujud orang tak baca Fatihah, tak baca. Waktu rokok tak baca juga. Tapi bila lepas solat, ramai di antara sahabat-sahabat kita, imam-imam kita ni, Al-Fatihah. Siapa suruh baca Fatihah lepas solat? Dia suruh baca dalam solat. Lepas solat dia suruh zikir lepas solat tu yang kita bagi ketakuni tu. Subhanallah, apa ni? Yang naknya astaghfirullah, jadi cantik. Jadi format tu ada. Pasal tu bila kita kata kenapa tak baca surah ayatul kursi lepas solat? Dia kata Fatihah lebih afdal. Tidak dinafikan dari sudut afdaliyah, itu hak dia. Tapi tempat nak baca ada tempat masing-masing yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka kalau kita baca satu huruf saja, 1 minit, dalam masa seminit kita boleh baca surah Al-Fatihah 6 kali. Coba terang baca lepas ni lah. Lepas ni baca Fatihah seminit boleh berapa kali. Jadi huruf Al-Fatihah tu ada 122 huruf. Bila kita baca sekali 122 kali diganda dengan 10 gandaan pahala, kita akan dapat 1220 kebajikan. Manakala 10. Bila kita baca 6 kali dalam seminit, bermakna tuan tu dah dapat pahala 7320. Kaya ke tak kaya? Itu baru Fatihah. Kalau kita baca surah lain pula, surah apa ni, Qul Huwallahu Ahad. Orang boleh baca Qul Huwallahu Ahad ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia baca Qul Huwallahu Ahad berapa kali? 3 kali, seolah-olah dia dapat pahala khatam Quran sekali. Itu pahala lah. Jangan kata aku tak payah khatam Quran dah boleh Ramadan ni. Pakai baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali kan cukup dah lah tu. Kan? Macam cerita Pak Cik pergi Mekah. Ingat ada cerita Pak Cik ni. Dia sampai Mekah, dia tanya ustaz, pahala solat di Masjid Haram ni berapa? 1,000. Dia duduk kira, dia duduk seminggu di Mekah, berapa juta solat dia saudara. Dia kata aku balik mati hidup kelik, bangun hidup balik pun tak habis dah punya aset. Balik Mekah tak semaya. Dia kata aset dia sudah kaya raya dah, tak perlu lagi solat lagi. Subhanallah, ada juga orang kepala macam ni dah. Kalau kena lagu Melaka letih kita nak berjawab ni macam mana? Jadi Qul Huwallahu Ahad ni 1/3 Quran. Dan anggaran saya sudah buat dah. Bila saya baca buku ni, saya berhenti 1 minit, suruh jemaah baca. Memang boleh 12 kali. 12 kali. Ada setengah jemaah tu, saya 15 ustaz. Kata lagi tinggi darjat. Kita ambil 12 kali yang sederhana baca, bermakna dalam masa seminit tuan boleh khatam, pahala khatam Quran sebanyak 4 kali. Walau macam mana 4 kali pun, hari ni insya-Allah dapatlah. Yang semalam berapa kali khatam Quran? Tak terbaca juga ustaz baru bagi tahu hari ni. Ni yang kita bagi tahu, nak suruh semangat tu. Mari kita duduk diam tafakur kejap, kita tengok berhenti kat traffic light, dia tulis 60 minit 60 saat kan, mana seminit. Cuba baca Fatihah, baca Qul Huwallah 12 kali ketika tu. 4 kali khatam Quran, sekali tu kagia. Allahu Akbar. Kaya dah kita hari ni dah. Jadi maha kaya Tuhan. Dia beri kepada kita peluang yang begini besar para jemaah untuk kita berfikir, untuk kita mengambil kesempatan-kesempatan yang ada ini, supaya kita jangan leka, jangan lalai bahawa semua yang kita buat ini di bawah mizanil hasanat, di bawah timbangan pahala yang begitu besar. Bila mari bulan Ramadan, panjang lagi cerita ni, Ustaz Asyimi baca nantilah, kita wakilkan dia. Ni mukadimah. Bila mari bulan Ramadan, Allah SWT nak beri kepada kita pahala berganda. Apa dia pahala berganda? Selain daripada kita solat jamaah, kita diminta pula berjamaah dalam solat tarawih, ataupun dipanggil salatul qiyam. Dalam salatul qiyam, Nabi beri tawaran istimewa. Siapa dia solat bersama imam sampai sudah, jangan lari, jangan nak main shortcut tengah jalan dah. Imam solat 8, dia lari 4. Imam solat 20, dia lari 8. Saya mazhab saya 8. Mazhab tengah jalan orang panggil. Buat, ikutlah kita nak buat, kita ittifaq sama-sama kita 8 ke 20. Saya kata cukuplah. Nak kelahi dari isu bilangan tak payah. Sekarang ini kita nak berkelahi macam mana nak menyempurnakan ibadat itu, macam mana kita nak meraih yang terbaik dalam Ramadan ini. Kita buat apa? Maka kita ambil solat bersama dengan imam sampai sudah. Dalam hadis Nabi kata kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam sampai sudah. Mana ada tawaran istimewa? Orang kita balik tidur di rumah, pahala berjalan, orang ni qiyamul lail. Kita nak qiyamul lail tak mampu kita dah.
Sampai pukul 10 berapa kali tengok jam. Lama ustaz ni baca. Mentah ke dia hafal Quran agak macam sedap main kita dah. Cuma saya minta tambah satu lagi kepada para imam-imam, sahabat-sahabat kita imam-imam ni, sama ada imam tua ke imam muda, jangan duk kira imam. Kita nak kalau boleh imam ratib lah. Kalau imam sekali-sekala tu payah nak bincang tak. Imam ratib kalau boleh dia beritahu kepada makmum jemaah kita ni, masjid kita ni, insya-Allah malam besok kita akan mula ayat surah Al-Baqarah ayat 65 sehingga ayat 100. 40 ayat kita kata, 5 ayat satu rakaat. Minta makmum para jemaah tadarus dulu. Ambil Quran sebelum mari, lepas maghrib nak tunggu isya tu, bawa tafsir Quran, baca. Barulah bila sampai ayat nanti, kalau imam baca, imam menangis dengan ayat, kita dah faham, oh sini ayat azab, sini ayat Allah Ta'ala seksa orang-orang terdahulu, di sini ayat Allah Ta'ala janji. Subhanallahilazim. Saya ingat di saat kita tak memahami bahasa Arab ni, boleh membantu kita untuk lebih mendekatkan kita kepada tadabbur Al-Quran. Ini cadangan kepada imam-imam. Oh, dia kata payah saya ikut duk main kalau di kampung kita tu. Alhaakumut takasur, siapa sudah? Tu tak kata ingat lagi tu dah. Ni tak ada sempat nak ingat dah. Dia baca sekaligus, saya express mana nak ingat. Wada izal apa ni alhaakumut takasur. Kalau kita mentadabbur ayat ni pun cukup dah. Allah sebut berapa kali? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tak nak menangis bila cerita pergi kubur. Mana ada ayat, mana ada motivasi. Tak usah carilah atas dunia ni pakar motivasi yang hebat setara mana pun, lebih daripada motivasi ayat Quran yang kita terima daripada Rabbil Alamin. Tapi oleh kerana ayat ni tak boleh menyentuh hati kita, tak boleh cuik hati kita, sebab kesalahan kita sendiri. Boleh jadi sebab imam tu baca tanpa tartil, boleh jadi makmum pula tak faham apa-apa, ataupun hati lalai daripada mentadabbur ketika dibaca, yang menyebabkan mururun kiram, kata orang, dia lalu saja, tak tahu apa yang nak buat. Jadi kita boleh bincang bagaimana nak pergi. Setengah-setengah masjid dia tulis lagi kat ni, ada screen lagi, ini ayat yang kita nak baca, maknanya begini-begini, tulis daripada petang lagi sampai waktu solat tu saya tulis lah. Dia kena tengok kat depan ni, jangan dia tengok screen pula, tak ingat pula kata imam pula dah. Macam-macam lah apa ini cobaan di zaman kita hari ni. Itu pahala kita nak beri. Kutibalahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam walaupun dia balik tidur di rumah. Nak kata nak tuan? Nak lah, tahun ni tak lari dah, tak payah lagi. Ada satu masjid saya pergi, dia kata ustaz di sini ada 2 parking 8 dengan parking 20. Parking pun berbeza-beza. Dia kata yang nak express belah ni. Dia masuk sini terperangkap, dia tak akan balik sebab kereta ni semua kereta 20 belakang. Parking pun ada juga je. Dia cakap sini tak ada 8, semua 20 baru start dah. Dia punya program tu memang untuk memudahkan orang lari tu cepat. Kita tak nak. Alhamdulillah sekarang ni banyak. Mari pula bulan Ramadan pula, bulan kita nak dapat pahala yang begitu banyak. Tuan-tuan nak pahala orang puasa? Naklah kan? Buat banyak masjid. Semua masjid tabung buka puasa masjid, ada belaka duit kita kat situ. Petang dekat 6 Ramadan esok pergi round. Semua tabung yang ditulis, tabung iftar. Masuk. Sini 500, masjid tu 500. Tak usah dia main eksklusif. Saya letih rasa dengan buka puasa eksklusif. Macam ni eksklusif, dia tulis siap dah nama orang kat dinding. Hari ni orang ni, hari ni orang ni. Jadi orang-orang ni pun dia tahu, dia mari tahu siapa dia esok orang ni. Oh, dia kata esok kena buka puasa masjid ni sebab yang taja ni orang kontrak besar. Penuh. Saya satu mayan di masjid besar di Kuala Lumpur. Imam kata kita punya buka puasa sini ustaz 1,500 orang harian buka puasa, tapi yang solat maghrib 2 saf 100 orang solat maghrib, dia makan 1,500. Dia pergi nak makan, bukan pergi nak salat. Subhanallahilazim. Saya cakap macam ni, kamu janji siapa tak masuk pukul 6.30 untuk makan, untuk iftar, ditutup pintu. Dia kata nak buat apa 6.30 mari dah, kamu tazkirah pergi bagi. Tak payah dia zikir kuat-kuat masa tu. Dia zikir dia 5 dia sanggup, tapi nak tazkirah tak sanggup dia. Tazkirah ni ketuk kepala dia. Nah, mu mari nak makan saja, mu tak semayang, apa jadi, puasa ke tidak? Ada setengah masjid dia nak cek dulu, nak tanya seorang-seorang yang masuk, awak puasa ke tidak? Ini mendedah rahsia orang tak baik. Kita masuk, bagi dia masuk, puasa ke tak puasa, tazkirah dulu bagi. Jangan dia marah pula, ada pula tazkirah dulu buka puasa. Biarlah, kita nak perangkap orang nak masuk, bukan senang. Dia nak masuk, sebab dia nak makan, dia mari.
Allah Akbar. Jadi kita duduk sibuk sangat dengan nama orang, nak hari-hari mesti ada nama masing-masing. Sebab ya catukan dana yang kita ada. Kalau lebih lagi lepas Ramadan, banyak lagi kita isytihar pada hari raya. Alhamdulillah masjid kita makmur, berkat bulan Ramadan, collect duit yang kita kumpul untuk buka puasa saja kita dapat 50,000 tahun ni. 100,000 kita dapat, dan kita telah menggunakannya sebanyak 60,000. Sebab kita iktisad, kita tak mau grand, buka puasa dengan sunnah, makan tamar, makan makanan yang sederhana untuk menguatkan kita saja, boleh berterawih. Jadi kita ada lebihan 40,000. Saya minta izin dengan para penderma semua nak hantar ke Syria yang kelaparan hari ini, nak hantar ke Palestin, nak hantar ke Kemboja, nak hantar ke apa di negeri-negeri yang susah. Lebih baik daripada kita duduk bermewah di sini, akhir lepas tarawih duduk campak makanan dalam tu sampah. Mana puasa? Ruh siam duduk di mana? Puasa ni duduk syahrul muasa, bulan kita menjiwai penderitaan sahabat-sahabat kita. Ini yang kita baik. Yang akhir yang saya nak sebut di sini, di antara nikmat yang besar Allah Taala beri pada kita juga, iaitulah nikmat bila kita duduk solat subuh berjamaah. Man salat salatul fajr ma'al jamaah. Siapa dia solat subuh berjamaah macam kita gini. Kemudian kita duduk di masjid ni tak keluar sampai ni naik matahari. Kau apa naik matahari tu? Lah 7.30 tu duha dia tulis tu 7-9 minit. 7-9 minit dah naik matahari. Kita tambah lagi mengikut ahli falak, itu waktu larangan. Bila naik matahari syuruk, itu waktu larangan. Tamat waktu subuh, dilarang daripada mai sunat. Kita tambah lagi 10 atau 15 minit, maka kita lakukan solat 2 rakaat. Nabi tak namakan solat apa. Dia kata siapa dia duduk di subuh sampai naik matahari, hilang waktu larangan tu, kita solat 2 rakaat. Allah Ta'ala tulis baginya kutiba lahu pahala hajatan wa umratan tamatan. Dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini berapa minit yang kita duduk ni? Sekejap je ni. 1 jam tak sampai. Lepas salat subuh sampai terbit naik matahari ni lebih kurang 1 jam, tapi kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kecil ke besar? Alhamdulillah. Hari-hari boleh buat Ramadan sebab tak sibuk nak pergi makan. Nah, kalau tidak sibuk dengan roti canai lagi, nasi lemak lagi, tak sempat juga nak tunggu haji yang sempurna. Bulan Ramadan kita buat. Bagi dulu taklimat kepada masyarakat, akhir kali tulis iklan itu, meraih haji yang sempurna di masjid kita. Tapi jangan bagi tahu dulu, nanti jabat agama mari dulu pada orang lain kata ni ajaran sak mari mana pula buat haji sini. Jangan kita ni. Masalah juga kita tak. Jangan bagi taklimat biar masyarakat faham, baru kita buat. Alhamdulillah. Pagi-pagi waktu nak makan sudah diganti dengan waktu baca Quran. Dulu kita sibukkan waktu berjabat, ni waktu rehat, ni waktu makan. Hari ni tak ada makan. Apa nak buat? Inilah waktu kita baca Quran. Peluang Allah Ta'ala beri kepada kita cukup luas para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kata dalam hadis Nabi sebut tu, iaitulah Allah Ta'ala siapa yang nak beri kebaikan, maka diberi kebaikan untuk meraih sebanyak mungkin. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat taufik Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, inilah orang yang terhalang daripada rahmat Allah wal-iyazubillah. Kerana itulah disebut dalam kitab-kitab sejarah para ulama-ulama kita yang saleh, apabila mari dekat dengan Ramadan, mereka sungguh-sungguh beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia kata kalaulah kita masuk Ramadan dengan hati yang belum lagi sejahtera, belum baik-baik, kita dibimbangi takut terhalang daripada mendapat taufik Allah Ta'ala untuk beribadat. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita, bersedia untuk menjadikan musim yang baik ini sebagai musim untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala daripada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya kita akan dijemput ke dalam babur rayyan, pintu untuk orang berpuasa. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.